Terbang merbah ke pohon cemara. Assalamualaikum, saya Sembah, pembuka bicara. Hai semua, apa khabar? Anda sedang menonton Didik TV KPM, saya Syamira Nazir. Kita nak belajar tentang craft tradisional di mana subjeknya merupakan pendidikan seni visual untuk craft tradisional iaitu alat perhiasan diri. Wah, macam ada je kat depan ni kan. Tapi sebelum itu, kita saksikan terlebih dahulu guru kita. Siapa beliau? Wow, video yang sangat indah, cantik. Tengok anak-anak murid cikgu berpakaian lengkap busana tradisional bersama dengan Mira di studio. Cikgu Nur Fatihah. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Mira. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi cikgu. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Cikgu nampak sangat ayu, berkebaya dan bersanggul di kepala. Ya. Sesuai dengan subjek yang kita nak belajar pada hari ini iaitu alat perhiasan diri cikgu. Ya, betul. Alat perhiasan diri iaitu dalam subjek pendidikan seni visual. Dalam bidang mengenal craft tradisional. Betul. Dan ini untuk murid-murid tahap 1 cikgu Ya, betul. Murid tahap 1. Hai murid-murid cikgu dekat rumah. Murid-murid darjah tahap 1 SK Sultan Hishamuddin. Sultan Hishamuddin. Ada Raisha, Adib, ada Zara, Zaira, hai dan semua murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM. Ya. Cikgu, tadi masa kita nak mula kelas kita tadi, video yang sangat indah mungkin murid-murid cikgu sendiri yang mengenakan busana murid cikgu. tradisional. Ya, betul. Semasa pertandingan memperagakan busana tradisional. Dan itu video itu sewaktu bila tu cikgu? Sebenarnya pertandingan busana tersebut dijalankan secara bersemuka, tapi disebabkan PKP jadi kita jalankan secara tak dalam talian sahaja. Maksudnya kita perlu mencari inisiatif lain untuk mengadakan pertandingan supaya murid sentiasa aktif walaupun PKP. Betul tu. Tapi saya tengok video tu ternyata anak-anak murid cikgu semua sangat nampaklah mereka excited menggunakan busana yang cantik, ada pegang payung ya, kan. Betul. Pandai memperagakan jadi model nanti. Dan sesuailah dengan topik kita alat perhiasan diri, mungkin cikgu boleh cerita sedikit tentang objektif pada petang ni cikgu, pembelajaran kita. Silakan. Okey, baiklah Mira. Okey, untuk objektif kita pada hari ini ialah ada dua, iaitu mengenal, memahami dan menamakan bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengenal craft tradisional iaitu alat perhiasan diri. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita nak mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, penggunaan media serta teknik dalam proses
penghasilan karya seni, bidang mengenal kraf tradisional, alat perhiasan diri. Okey, itu dua objektif Ya, yang nak dua dicapai pada objektif petang kita ni, hari cikgu. ini. Okey, cikgu, bila bercerita tentang alat perhiasan diri tu, cikgu, sebenarnya alat perhiasan diri ni apa, cikgu? Baju ni kira perhiasan diri ke? Okey, baju tu ialah fashion, busana. Tapi alat perhiasan diri, macam cikgu pakai kat kepala ni. Macam mana kita pakai untuk mencantikkan diri kita. Macam cikgu pakai sanggul lintang. Macam cikgu nampak Mira. Okey, kita tengok host kita pakai doko. Rantai ni dipanggil doko, cikgu. Doko. Rantai yang kita panggil doko adalah perhiasan yang berantai. Tapi kalau murid-murid kat rumah nak tahu, perhiasan yang digunakan oleh host kita iaitu Kak Mira. Kak Mira. Okey, bukan perhiasan yang dibeli tau. Kalau Kak Mira perasan, rantai itu dihasilkan daripada apa ya? Ini dihasilkan daripada pin ni, cikgu. Pin. Kalau cikgu tak bagi tahu tadi, perasan tak yang itu adalah penghasilan anak murid cikgu dan bukan yang dibeli? Wah, ni anak murid cikgu sendiri buat, cikgu. Ya, betul. Siapa Guna nama bahan-bahan dia yang kat rumah je. Okey, anak murid tu untuk setahun yang lepas. Jadi cikgu karya-karya murid yang berkualiti kita simpan. Bukan lepas kita hasilkan karya kita buang, tak. Kita simpan. Kadang-kadang kita boleh pamerkan. Betul. Wow, kreatif anak-anak murid cikgu. Buat dokoh yang saya pula pakai di sini. Cikgu. Boleh diperagakan oleh Mira. Yang di atas kepala cikgu tu, itu right. anak murid cikgu hasilkan juga. Ya, betul. Murid tahun 1 dan tahun 5 pun pernah hasilkan, iaitu kita panggil sanggul lintang. Kenapa lintang? Sebab dia melintang atas kepala kita. Baik, sanggul lintang ni selalu saya nampak macam pengantin-pengantin dulu-dulu suka pakai sanggul. Ya, kan, betul. cikgu, kan? Kalau pengantin memilih busana tradisional, mereka mesti menggayakan sanggul lintang ni sebagai alat perhiasan diri. Okey, itu alat perhiasan diri cikgu, sanggul lintang. Saya punya dokoh pula. Tapi cikgu macam tak lengkap kalau tak tengok satu video yang penghasilan video. Sebelum tu Mira, ada apa, cikgu? kita nak tunjuk contoh-contoh perhiasan diri tradisional. Ada kita sediakan gambar. Kita tunggu untuk kita tengok sama ada Boleh. tempuk kepala. Kalau murid-murid ada buku teks dekat rumah, boleh buka muka surat 85, buku teks tahun 1. Ada dipaparkan tajuk beberapa contoh alat perhiasan diri seperti tempuk kepala, cincin, pending, doko, sugu tinggi, kerongsang, rantai dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok dekat depan okey. Yang ni Mira tahu tak apa? Yang mana, cikgu? Yang ni. Ini. Dia macam saya hiasan tahu, kepala. cikgu. Ini selalu penari pakai ni, cikgu. Biasanya ni nama dia sugu tinggi. Sugu tinggi, cikgu. Sugu tinggi. Yang ni sanggul lintang. Okey, kalau yang ni kita panggil macam belt, cikgu. Macam tali pinggang. Uh-uh. Kalau kita tengok kat depan ni ada satu dia macam tempat pengancing tu kita panggil pending. Pending. Okey, yang seterusnya kat situ yang tu kita terangkan kemudian. Kita tengok dulu video penghasilan dokoh. Yang tadi saya tengok tu lah. Tahun 1 iaitu Raisya. Murid tahun 1 sangat comel. Dan, Mari kita saksikan, cikgu. Jom kita tengok.
Baik, itu dia video penghasilan Dokoh. Selamat mencuba kawan-kawan. Dekat hujung tu kan cikgu. Dan saya difahamkan video ini ialah video anak murid cikgu sendiri. Namanya siapa cikgu? Raisha. Raisha, murid tahun 1 Topas di SK Sultan Syamuddin Alam Shah. Dan sedikit anak murid cikgu tu pun merupakan YouTuber. Hebat. Cikgu selain daripada mengajar pendidikan seni visual, cikgu juga merupakan seorang guru yang melatih murid ke arah pendigitalan. Betul. Di mana kita sekarang ni ke arah pendigitalan, jadi kita nak dedahkan walaupun murid tahun 1, kita percaya dengan adanya bimbingan dan dorongan mesti boleh. Ya, betul cikgu. Itu yang seharusnya kan, sebab sekarang ni murid-murid sekarang ni dah di alaf 21. Ya, betul. Semua dah didedahkan dengan teknologi dan juga gadget ni. Jadi sangat bagus untuk mereka didedahkan di asasnya dan mereka gunakan salurkan itu kepada jalan dan juga cara yang betul. Betul. Kita memanfaatkan teknologi. Betul. Okey. Tadi kan cikgu saya tengok video tu adik Raisha anak murid cikgu guna pinggang kertas ni cikgu. Ya, betul. Buat Dokoh. Okey, kat sini Mira, cikgu nak terangkan ialah penerangan alat gantian dalam penghasilan karya. Okey, kalau kita tengok video tadi, adik Raisha menggunakan pinggang kertas dan alat-alat lain untuk menghasilkan Dokoh. Kalau kita tengok contoh di hadapan, cikgu pun ada menghasilkan juga Dokoh daripada pinggang kertas. Okey, kalau kita tengok Dokoh yang ada pada Kak Mira. Kita guna alat dan bahan yang terdiri daripada pin. Lepas tu kita boleh dapatkan yang dekat tengah-tengah tu, kita tengok dekat Kak Mira, kita boleh dapatkan yang dekat tengah tu daripada kedai bunga. Oh, kedai bunga ada cikgu? Kedai bunga kita beli, sebenarnya dia hasilkan bunga, tapi kita kreatif jadikan Dokoh. Kita sambung-sambung pin jadi rantai dan kita masukkan yang kita beli kat kedai bunga tadi untuk jadikan Dokoh. Kalau sekali pandang tak nampak macam bukan yang sebenar kan? Betul. Nampak macam macam betul lah kan. Tapi dalam proses penghasilan ni kita mesti buat karya dengan kemas supaya dia nampak lebih berkualiti. Dan kita boleh gayakan dengan penuh rasa bangga. Okey. Betul cikgu. Okey cikgu, kita pun dah tahu sedikit dah. Objektif dah tahu tentang macam mana nak hasilkan Dokoh pun dah tahu cikgu. Lepas ni nak tanya cikgu pula, yang atas kepala cikgu tu, tentang sanggul. Ini kita tunggu. Macam kita tunggu untuk segmen yang ketiga untuk kita hasilkan sanggul lintang. Baik cikgu, kalau macam tu kita tunggu sama-sama, kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kembali kita di Didik TV KPM. Masih lagi dengan Cikgu Siti Nur Fatihah. Cikgu, apa aktiviti seterusnya yang kita nak lakukan, Cikgu? Okey, sebelum kita jalankan aktiviti, Cikgu nak tambah sikit tentang alat gantian dalam penghasilan alat perhiasan diri. Okey, kalau untuk penghasilan kraft tradisional, pada asalnya mereka menggunakan kepingan logam. Tapi kalau sekarang ni musim PKP kan, mana ada kepingan logam kat rumah. Jadi kita perlu kreatif untuk mencari alat gantian untuk menghasilkan karya kita. Kalau kita tengok macam tadi, video tadi menghasilkan Dokoh menggunakan pinggang kertas. Kalau dekat sini kita hasilkan sanggul lintang menggunakan kabel tie. Okey, kita boleh pelbagaikan. Kalau kita tengok di hujung sana, ada rantai dan gelang yang kita hasilkan dengan menggunakan straw kertas. Kalau nampak yang warna kuning dan putih kat hujung sana, hanya menggunakan straw kertas untuk dapatkan hasil karya yang sangat menarik. Jadi, kita hanya perlu kreatif mencari alat dan bahan yang ada di rumah kita. Ini susah kita nak keluar kan? Betul. Hanya boleh membuat pembelian secara online. Tapi, kalau kita tak nak susahkan mak ayah kita di rumah, kita boleh cari alat dan bahan yang ada dalam rumah. Kita kreatif untuk hasilkan karya kita. Betul. Okay. Yang ini paling mudah dan paling mudah dan juga kreatif itu mahkota. Okey, Mira, kalau dekat Cikgu. sekolah, cikgu ada anak murid perempuan, cikgu ada anak murid lelaki. Mesti anak murid cikgu yang lelaki cakap, "Alah cikgu, asyik-asyik buat perhiasan perempuan je. Tak naklah buat, saya bukan perempuan." Dia lelaki kan? Saya lelaki, saya tak nak buat sanggul lintang, saya tak nak buat Dokoh, saya lelaki. Jadi kita ada video
untuk menghasilkan mahkota yang merupakan salah satu perhiasan untuk Lelaki. lelaki selain daripada tengkolok. Kita ada sediakan satu video yang untuk menghasilkan mahkota. Video tersebut Mira juga dihasilkan oleh murid cikgu sendiri, iaitu yang bernama Adib, murid tahun 1 Topas. Wah, Jom Adib, kita saksikan. Jom kita tengok. Wow, kreatifnya adik-adik. Dah jadi king dah cikgu. Ya, dah lengkap handsome. rumah kota dah. Okey, dalam video tu cikgu, sangat mudah penghasilannya juga. Buat sendiri dekat rumah, DIY je dengan menggunakan peralatan seperti saya nampak tadi tu ada kertas je. Tampal Dia atas tampal beg. pada beg kertas. Jadi beg kertas tu alat apa yang kita belajar tadi? Alat gantian. Okey, kita tengok beg kertas, lepas kita pergi shopping beli belah, kita buang. Jadi kita memanfaatkan beg kertas untuk menghasilkan karya bidang mengenal craft tradisional, iaitu alat perhiasan diri. Okey Mira, dalam menghasilkan craft dalam bidang mengenal craft tradisional, iaitu alat perhiasan diri, cikgu ingin tekankan di sini iaitu satu unsur seni dan satu prinsip rekaan. Kita belajar sikit dulu, kita belajar dua. Okey, unsur seni ialah yang pertama cikgu nak tekankan ialah bentuk. Okey, untuk sanggul lintang, okey cikgu pegang kat sini sanggul lintang. Bentuknya ialah bentuk konkret, iaitu 3 dimensi. Okey, 3 dimensi cikgu. 3 dimensi. Di mana kita boleh sentuh. Okey, jadi dia konkret, dia kukuh tak? Kukuh. Kukuh. Itulah kita namakan bentuk konkret 3 dimensi. Okey, prinsip seni yang seterusnya ialah imbangan. Okey, kalau kita tengok kita punya sanggul lintang. Kita letak garisan di tengah-tengah. Bahagian kanan dan bahagian kiri seimbang. Sama cikgu. Sama besarlah. Maksudnya bila kita pakai nampak cantik, kemas dan nampak seimbang. Kalau kita tengok, kita tengok yang kedua pula, sugu tinggi ni. Sugu tinggi ni dipakai oleh masyarakat Sarawak. Okey, kita tengok pun dia ada imbangan tu, imbangan simetri. Maksudnya kalau kita belah dua, kita dapat sama. Ya, betul. Ukurannya. Kita belah dua, kita nampak bahagian kanan dan bahagian kiri seimbang. Sesungguhnya kita tengok karya yang seterusnya pun seimbang. Mahkota pun seimbang juga. Rantai pun yang kat hujung sana pun seimbang. Okey, jadi kita nak tengok, kita nak belajar hari ini bentuk konkret, 3 dimensi dan imbangan simetri. Okey. Sila cikgu tentang bentuk konkret 3 dimensi tu cikgu. Okey, kalau 3 dimensi ada 2 sebenarnya, bentuk konkret dan ilusi. Kalau kalau yang kita boleh sentuh, kita boleh pakai, itu nama dia 3 dimensi. Kalau macam dalam gambar, kalau kita dalam gambar,
itu bentuk ilusi. Sebab kita boleh tengok je. Kalau sentuh boleh sentuh tapi kita tak boleh Tak rasa apa. rasa. Jadi boleh bezakan bentuk ilusi dan bentuk konkret. Tapi hari ini kita nak tekankan bentuk konkret. Okey. Itu tentang bentuk dan juga imbangannya kena sama. Imbangan simetri, Mira. Kita kenali dia sebagai imbangan simetri. Imbangan simetri. Kalau tak sama, nama dia imbangan tidak simetri. Okey. Kalau tidak simetri tu mungkin tak jadilah, kurang sempurna Dia lah. bukan tak jadi. Ada nilai-nilai seni. Tapi hari ini kita tekankan untuk imbangan simetri dahulu. Okey, kalau macam cikgu pakai sanggul lintang di atas kepala cikgu yang kat indah atas tu. ni. Mungkin cikgu boleh bercerita sikit bahan yang digunakan, macam mana cara nak buatnya. Okey, ini adalah sanggul lintang yang dihasilkan oleh murid cikgu. Manakala yang dekat depan ni adalah sanggul lintang yang sebenar. Okey, kalau kita lihat, okey, nampak sama. Nampak sama, tapi berbeza daripada bahan asal. Kalau yang ni menggunakan kepingan logam. Kalau yang ni ada alat gantian. Okey, kalau nak tahu macam mana nak hasilkan sanggul lintang menggunakan alat gantian, cikgu akan tunjuk untuk segmen yang seterusnya. Nak belajar tak, Mira? Nak, cikgu. Saya nak tahu. Saya tengok macam ada kat kedai bunga juga kan? Betul. Ada banyak kita boleh dapatkan dekat kedai bunga. Macam cikgu kata, boleh dapat mudah je. Jadi kita berhenti berehat dulu, cikgu, untuk kita belajar macam mana cara untuk kita hasilkan sanggul lintang. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali kita di Didik TV KPM. Okey, cikgu, kita dah siap sedia dah. Kita nak buat satu aktiviti yang menarik, menghasilkan sanggul lintang, cikgu. Ya, betul. Kita akan menghasilkan sanggul lintang. Okey, apa bahan-bahan yang kita perlukan ni, cikgu, atas meja ni? Antara alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk menghasilkan sanggul lintang. Okey, cikgu tak pakai dah. Cikgu letak kat depan supaya mudah untuk murid lihat. Yang pertama ialah gunting. Gunting. Okey. Cekak. Okey. Ini cekak rambut biasa, cikgu? Cekak rambut biasa. Kalau ada cekak yang lama tu, boleh guna semula je. Tak payah beli-beli. Tak perlu beli. Okey, yang seterusnya ialah dawai berbulu. Boleh dapat kat kedai Sebaneka. Kalau cikgu pilih hari ini warna emas. Okey. Okey. Seterusnya, daun. Okey, daun ni pun cikgu dapatkan, boleh dapati di kedai Sebaneka ataupun boleh je guna daun kat rumah. Tapi pastikan jangan ambil bunga mak awak. Hilang daun. Hilang daun mak dia. Okey, seterusnya boleh gunakan, alat gantian lain, kita boleh gunakan daun emas. Daun emas ni biasanya digunakan untuk menghasilkan bunga telur. Jadi kita boleh dapati di kedai craft atau kedai bunga. Okey, untuk Mira pula, cikgu ada sediakan alat yang sama yang digunakan untuk dokuh Mira. Cuba tengok. Sama kan? Sama, cikgu. Jadi kita boleh pelbagaikan karya, menghasilkan karya yang berbeza untuk alat dan bahan yang sama. Ya. Okey, jadi jom kita mula. Jadi cikgu akan ajar, kita akan hasilkan sanggul lintang. Cikgu akan hasilkan satu, Kak Mira akan hasilkan satu. Okey, langkah yang pertama, cikgu akan ambil daun tadi. Okey, cikgu beli ni daun ni dah memang warna emas. Tapi kalau tak ada warna emas, boleh je guna daun warna hijau. Kalau nak dapatkan juga warna emas ni, kita boleh sembur spray dengan warna emas. Jadi cikgu potong. Okey, cikgu ambil sebahagian daripada daun. Okey, cikgu potong. Kemudian cikgu akan ambil dawai berbulu ni yang warna emas. Kita letak kat sini. Okey. Kita pegang elok-elok, kita lilitkan. Okey, lilitkan. Okey, cuba Kak Mira. Okey, hasilkan untuk alat gantian Kak Mira. Okey, ambil satu dawai berbulu. Terima kasih, cikgu. Okey, ambil satu ni. Saya ambil satu ni. Okey. Masukkan dalam. Okey, kita buat sama-sama Kalau saya ni lain sikit, cikgu. Lain sikit. Okey, masukkan dawai berbulu dalam lubang yang ada pada alat tadi. Okey, masukkan. Saya masukkan. Okey, kita masukkan. Okey, cikgu. Okey, kita ambil sama panjang, seimbang. Sama panjang. Ini sebab itulah cikgu tekankan tadi. Prinsip yang kita belajar tadi, prinsip seni, imbangan. Betul. Okey, sama. Lepas tu tekan.
Tekan. Tekan dia. Okey. Lepas tu pusing. 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 Okey. Okey. Bila dah pusing, dia dah ketat. Okey, jadilah macam ni. Jadi keras macam tu lah. Jadi keras. Okey. Okey, cuba tengok. Okey, tengok. Kak Mira dah dapat macam cikgu. Mudah ke susah Kak Mira? Mudah cikgu, tapi saya punya lembek sikit mungkin sebab saya tak pusing dengan Tak kuat apa, lagi. kita kena pusing kuat sikit supaya dia lebih tegang. Okey, dekat situ cikgu dah sediakan banyak. Cuba Kak Mira angkat. Okey, banyak dah yang tersediakan dekat situ. Okey, sebab kita nak hasilkan sanggul lintang yang cantik, jadi lagi banyak, lagi cantik. Okey, untuk cikgu dah lilit tadi pada daun emas cikgu. Okey, cikgu pun dah hasilkan. Contoh ini. Okey, cuba Kak Mira angkat semua. Okey, cikgu pun angkat semua. Okey, itu cikgu punya. Ini cikgu punya. Daripada alat gantian yang kita boleh dapatkan daun dekat rumah kita. Okey, kalau murid-murid yang berada di kampung Kak Mira, okey, macam mana? Kita tak ada bahan. Tapi dekat kampung banyak pokok kan? Betul. Kita boleh ambil. Sekurang-kurangnya kita hasilkan. Jangan jadikan tiada alat dan bahan sebagai alasan untuk tak buat karya di sekolah. Maksudnya cikgu, kalau dekat kampung macam cikgu kata tu, ambil pokok-pokok tu, maksudnya pokok fresh pokok lah. sebenar. Pokok Ya, segar. betul. Kita boleh olah. Kat sini kita kata kita nak belajar mengenal craft tradisional. Bukan kita nak belajar buat yang sebenar. Kita nak kenal, jadi kita guna bahan gantian untuk hasilkan. Okey. Jadi kita dah dapat macam ni semua. Okey, Kak Mira pun dah dapat yang bahagian Kak Mira. Okey, ambil cekak tadi. Saya ambil cekak saya. Okey, cekak cikgu ada satu yang warna emas, satu yang cikgu guna semula, cekak yang lama. Okey. Ambil satu daun. Satu daun. Okey. Tadi kita belajar tentang prinsip seni imbangan kan? Betul. Macam mana kita nak dapatkan imbangan, jadi kita pilih yang tengah-tengah. Ambil di paling tengah. Okey. Okey. Letak daun berbulu tu. Pusing sampai habis. Pusing sampai habis cikgu kata. Pusing sampai habis. Pastikan dia ketatlah kan? Okey, pusing sampai habis. Okey. Kalau cekak ni cikgu, kalau nak guna cekak yang sedia ada dekat rumah, tapi kena pastikan cekak tu kosong lah. Tak ada apa-apa. Betul. Okey. Macam cikgu dah siap. Kita tengok Kak Mira. Saya dah siap, siap dah. Nampak? Kak Mira dah buat sama dengan cikgu. Prosesnya sama. Alat gantian yang berbeza. Okey, kita teruskan untuk yang kedua. Okey. Ini sebagai paksi utama kita. Okey. Letak di bahagian kanan. Di bahagian kanan. Okey, pusing. Ulang langkah tadi sampai dapat habis kita punya gulungan. Okey, saya pusing yang kedua. Pusingan yang kedua. Okey cikgu, kalau kita dah pusing semua cikgu, ini yang untuk saya punya. Kalau saya nak tambah yang lain macam ada bunga kecil, boleh. Kita kena kreatif. Okey. Seterusnya kita ambil yang ketiga. Kita pergi bahagian kanan kan? Betul. Kiri pula. Kiri pula. Okey. Kita boleh tinggikan, rendahkan. Okey, ikut kesesuaian. Cantiklah cikgu kalau macam ni. Boleh pakai juga kat rumah ni. Kat rumah ataupun nanti kalau ada murid yang sertai tarian, boleh hasilkan sendiri dan dijadikan perhiasan untuk dipakai dengan busana semasa pertandingan tarian. Okey, kita pusing. Dah siap. Dah siap 3. Kita nak buat 5 Kak Mira. Okey, 5 cikgu. Kita nak buat 5. Okey, dah siap 1, 2, 3. Dah ada imbangan kat sini. Kita tambah lagi 1 dekat bahagian kanan. Okey, di bahagian kanan tambah lagi 1. Kita boleh tinggikan atau rendahkan. Kalau cantik rendahkanlah. Maksudnya kita ada lengkungan. Baik. Kalau macam tu, saya buat macam ni. Tapi kalau semua sama saja pun okey juga. Boleh. Tapi kalau kita tengok sanggul lintang yang sebenar, dia ada tinggi rendah dia. Kalau saya nak campur bunga cikgu pun boleh. Boleh. Nak juga. Okey, boleh. Ambil lah daun cikgu. Saya ambil sikit sebab daun cikgu punya. besar kan. Saya nak letak dekat hujung, kat tengah ke. Pastikan ada imbangan. Okey, sekejap saya nak letak dekat mana. Kalau macam tu, Mira ada 4. Macam mana Mira nak imbangkan? Saya letak di tengah-tengah. Boleh. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, saya letak dia dekat tengah-tengah. Okey, cikgu akan teruskan untuk yang terakhir. Okey. Cikgu, bila tengok warna keemasan macam ni kan cikgu,
Selalunya memang alatan tradisional perhiasan diri ni pun sangat terkenal dulu, terutama sekali untuk golongan diraja kan cikgu? Biasanya kalau pada zaman dahulu diguna oleh golongan bangsawan, oleh golongan raja-raja. Tapi sekarang ni alat tradisional telah diguna secara meluas. Kebanyakan guna tak adalah nak pakai hari-hari. Untuk majlis-majlis tertentu seperti perkahwinan, peragaan pakaian. Betul. Okey, cikgu dah siap dah. Ada 5. Okey. Dah seimbang dah. Saya pun dah siap cikgu. Saya pun dah ada 5. Ini nampak cantik lah kita punya sebab kita menggunakan alatan yang keras. Kalau anda kata ada murid-murid kan dekat rumah sana gunakan daun segar cikgu, daun semula jadi. Macam mana dia nak lilit tu cikgu? Kita sebabnya dawai berbulu ni sebenarnya dia boleh dilenturkan. Jadi kita boleh sambung pada daun sebenar tu, dia boleh jadi keras juga. Maksudnya kita sambung. Kalau macam ni kita tengok tadi, daun ni pun lembut. Cuma kita letak dawai berbulu ni dia dekat dia punya urat, kita lilitkan. Supaya dia tak dah terjatuh. Tak, supaya dia tak adalah terjatuh macam ni kan. Dia kukuh kan. Okey, kita dah siap 5 Mira. Tapi cekak kita nampak kosong kat sini. Betul-betul. Kan? Kan? Okey, jadi kita ambil dawai berbulu ni. Kita lilitlah keliling ni nak bagi cantik. Kita tutup cekak kita tadi. Kita tutup dia. Kita pusing. Okey. Kita tutup dia. Baik. Okey. Kita pusing semua ni. Lepas tu macam cikgu kata juga, boleh letak yang lain juga. Boleh. Tapi tekankan imbangan. Nak tambah apa-apa hiasan pun boleh. Pastikan apa yang kita nak tekankan hari ini iaitu prinsip seni, imbangan tu ada. Betul tu. Dan yang paling penting sekali macam cikgu katalah, dapat sentuh. Itu bentuk, kita tekankan bentuk konkret, kita sentuh. Dia ada bentuk 3 dimensi. Okey. Jangan lukis sahaja kan. Maksudnya kalau kita lukis pada sehelai kertas sanggul lintang ni, itu adalah bentuk ilusi sebab kita lukis. Betul. Hari ini kita hasilkan bentuk sebenar dia. Jadi bentuk dia bentuk konkret. Okey, dah jadi macam ni. Nampak tak dah cantik dah? Tengok Kak Mira pun dah pandai. Nampak Kak Mira hari ni pun senang je nak buat. Betul tak Kak Mira? Betul cikgu. Kita pusing semua. Kita pusing semua. Okey, bila dah siap. Okey. Kak Mira. Okey, Kak Mira ambil ni. Nampak tak? Kita dah pusing. Cuba Kak Mira pakai. Cuba Kak Mira pakai. Wow. Kalau macam cikgu, ni mana dia? Ni cikgu dah hasilkan sanggul lintang. Tapi cikgu tak letaklah dawai emas. Cikgu sembuh. Lebih mudah jimat masa cikgu. Sebab tadi cikgu cakap cikgu punya cekak dekat rumah warna hitam. Jadi nak dapatkan warna emas cikgu sembuh. Dengan daun-daun sekali cikgu sembuh. Okey. Jom Kak Mira kita pakai. Kak Mira ada satu, cikgu ada satu. Ni saya punya. Sangat cantik. Okey. Ada 2. Ada doko. Ada sanggul lintang. Ada sanggul lintang. Cikgu ada doko tapi ni doko yang sebenar. Okey. Seterusnya Mira. Tapi kalau kat rumah kan, kita ada pelbagai alat gantian macam cikgu cakap tadi. Dekat rumah kita ada, ayah kita selalu buat kerja pertukangan. Okey, ada kabel tie. Tahu tak kabel tie? Yang kalau kita beli barang dulu kan selalu diikat dekat plastik kan. Supaya tak mencuri apa semua barang-barang dalam kedai. Cuba tengok ni. Okey. Cikgu bayangkan dekat rumah murid tu ada kabel tie. Tak adalah daun-daun semua ni. Jadi kita gunakan kabel tie untuk hasilkan sanggul lintang. Baik. Okey, cuma dekat sini ada elemen tradisional dia. Dekat sini ada elemen dari segi bentuk dia. Cuma kita menggunakan kabel tie tadi. Kalau cikgu pakai pun nampak. Ini antara alat gantian lain lah. Alat gantian lain. Selain itu Mira, kalau tak ada sangat barang-barang ni, guna je kertas kita warna kuning atau warna emas. Bukan, kita potong bentuk daun. Kita lukis bentuk daun. Kita potong. Kita gunakan daun emas, kita lilit-lilit. Dah boleh dapatkan sanggul lintang macam cikgu dengan Kak Mira. Cikgu, macam mana pula kalau nak guna straw cikgu? Guna straw kita gunting-gunting dia bagi cantik, lepas tu kita spray straw betul. Boleh. Kalau kita guna straw sama je teknik macam cikgu buat yang kabel tie ni. Okey, straw kan panjang-panjang. Kita lekatkan straw yang pertama. Nampak tak ada imbangan kan?
Okey, straw pertama yang paling tinggi. Kemudian makin rendah. Kita lekat, kita gam. Kalau kat rumah kita boleh guna gam gam pemanas gam tu kan. Kita boleh gunakan tu. Jadi maksudnya pelbagai alat gantian yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan kraft tradisional. Terutamanya semasa PKP kita menjalankan PDPR. Jadi kebanyakan murid akan diberi tugasan untuk menghasilkan karya seni untuk pelbagai bidang. Jadi murid boleh kreatif guna apa saja alat gantian yang ada dekat rumah. Betul tu cikgu. Macam kita sekarang ni kita dah lengkap, kita dah ada dokoh, kita dah ada sanggul juga. Jadi mungkin kita dah boleh mula berzapin lepas ni cikgu. Kita nak berzapin sekejap, kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Kepada anda di rumah, mungkin sekarang ada yang sedang melakukan aktiviti ini juga. Bagus, terbaik. Kepada anda yang baru saja menonton, boleh tengok secara ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Bersama dengan Cikgu Siti Nur Fatihah dengan tajuk kita atau topik kita cikgu, bentuk konkret, dimensi dan juga imbangan simetri. Sepanjang apa yang kita dah belajar selama 1 jam ni cikgu. Di ruangan terakhir ni cikgu, mungkin ada sedikit recap lah, ulang semula tentang apa yang kita dah belajar cikgu. Silakan. Okey, pada mulanya kita mengenal unsur seni. Okey, bahasa seni iaitu unsur seni, bentuk konkret dan prinsip seni, imbangan simetri. Betul. Okey, macam kita dah hasilkan sanggul lintang ni, kalau kita bahagi dua, ada imbangan simetri iaitu sebelah kanan dan sebelah kirinya sama. Okey, bentuk konkret. 3 dimensi. Okey, seterusnya ialah kita nak bagi tahu bahawa kita nak beritahu bahawa penilaian bilik darjah sentiasa dibuat oleh guru-guru. Jadi murid-murid boleh hasilkan sanggul lintang atau alat perhiasan diri dan hantar kepada guru anda dalam pelbagai medium. Antaranya seperti Google Classroom, WhatsApp, Telegram, ataupun hantar gambar sahaja pada guru. Kita tengok medium yang mana memudahkan semua pihak. Kita tahu dalam keadaan sekarang PKP banyak kekangan, tapi kita boleh atasi kekangan tersebut dengan mempelbagaikan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran. Ya, betul. Dan untuk petang ini tercapai cikgu. Cikgu punya objektif yang awal-awal tadi cikgu kata. Tercapai ada 2 objektif iaitu kita kenal bahasa seni. Okey, bahasa seni yang kita tekan kat sini adalah unsur seni yang pertama, bentuk konkret tadi. Dan prinsip seni kita tekankan imbangan simetri. Yang kedua, murid memanipulasikan peralatan untuk menghasilkan sanggul lintang. Jadi kita dah berjaya hasilkan sanggul lintang kita. Okey, untuk dalam buku teks ada penghasilan perhiasan diri dokoh. Tapi tidak semestinya murid hanya menghasilkan dokoh. Ada pelbagai jenis alat perhiasan diri. Boleh pilih mana yang bersesuaian dengan alat dan bahan yang ada dekat rumah dan boleh hasilkan di rumah. Betul. Seperti ada kita boleh buat gelang, kita boleh buat cincin. Ya, betul. Rantai, dokoh dan sebagainya. Kalau saya dulu waktu saya kecil-kecil cikgu, saya suka guna getah ikat sayur tu. Betul. Suka guna getah buat cincin. Betul. Lepas tu dah sakit darah tak mengalir. Ketat sangat. Ketat sangat pula. Lepas tu hari-hari tengok tangan je. Walaupun guna getah, tengok je tangan tu kan. Betul. Itu antara cara-cara lah. Tapi sekarang ni muridnya dah semakin kreatif. Bahan-bahan pun mudah untuk didapati. Kalau tak dapat keluar tak apa, boleh beli online sahaja. Tak kalau jadi dekat masalah. Sekolah ada bahan-bahan yang disediakan oleh guru. Jadi ada murid boleh dapatkan barangan sama ada daripada ibu bapa ataupun guru, tapi disebabkan PKP semua bahan ada dekat rumah, jadi manfaatkan. Betul tu. Dan lagi sekali macam atas kepala saya ni cikgu, sanggul lintang yang kita dah lakukan tadi, sewaktu kita beraktiviti tadi, sangat mudah untuk dilakukan, hanya menggunakan cekak saja sebagai bahannya. Cekak kita semula. Betul. Dan yang di atas meja ni, ini yang antara rantai lah cikgu. Rantai yang kita hasilkan daripada straw kertas.
Okey. Yang ni kita hasilkan doko daripada pinggang kertas. Yang ni kalau kita nak tahu nama dia sugu tinggi. Sugu tinggi. Dia perhiasan kepala juga. Okey, perhiasan kepala. Ya, kalau nak tahu cikgu hasilkan daripada kotak sahaja. Wah, lepas tu cikgu spray cikgu. Nampak tak kalau cikgu pusing ni? Nampak tak kotak? Kalau cikgu pusing depan, tak nampak kan kotak tu? Kita pakai juga dekat kepala. Cikgu buka ni. Okey. Okey, cikgu buka ni. Tapi kat belakang ni ada penyangkut untuk kepala. Kita pakai di atas. Macam tu. Wow. Okey. Okey, kalau macam ni untuk yang bertudung susah sikitlah nak pakai kan. Sebab Betul. yang ni mudah sikit yang untuk dipakai oleh kita lah yang Ya. bertudung. Baik, itu dia banyak sangat perkongsian yang Cikgu Siti dah terangkan kepada saya dan juga murid-murid di rumah. Saya yakin pastinya adik-adik pun seronok dan dapat lakukan aktiviti ini bersama sewaktu berada di rumah. Dan yang paling gembira dan menyeronokkan juga cikgu, apa yang kita belajar hari ini, alat craft tradisional ini sebenarnya dah diperturunkan sejak zaman berzaman lagi. Dari Betul. nenek moyang kita lagi dah diwariskan kepada generasi akan datang. Jadi manfaatkan ilmu ini, buat sama-sama di rumah dan terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Bye.